Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Rabbi yassir. Malam ni kita akan sambung kuliah tafsir Quran dan Al-Quran daripada ayat 269. Jadi kita baca daripada situ dan seterusnya. Bacalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم Wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Terjemahan. Bermaksud Allah menganugerahkan hikmat kebijaksanaan, yakni ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya. Dan sesiapa yang dianugerahi hikmat itu, maka sesungguhnya ia telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dari firman Allah melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Dan ketahuilah, apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni dermakan atau apa sahaja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan ingatlah, orang-orang yang zalim itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menolongnya, melepaskannya dari azab Allah. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu dengan penuh keikhlasan, maka itu baik sekali kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin kerana Allah, maka itu adalah baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahanmu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Tidaklah engkau diwajibkan, wahai Muhammad, menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah jugalah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan apa juga yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk dirimu sendiri dan kamu pula. Tidaklah mendermakan sesuatu, yakni janganlah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa juga yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan sebagai balasannya, sebagai balasan pahalanya kepadamu. Sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, yakni dirugikan. Teruskan. Berinfak dan bersedekahlah kamu kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Mereka tidak berupaya mengembara di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau dan orang-orang sepertimu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah, apa juga yang kamu belanjakan di jalan Allah dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya.
Itulah beberapa ayat yang kita telah baca tadi. Tengoklah setakat mana kita dan baca malam ni. Jadi ayat yang mula-mula kita baca dengan terjemahan yang telah diberikan tadi ialah ayat bermula dengan ayat 269. Allah SWT berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmat kebijaksanaan, yakni ilmu yang berguna, kepada sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut aturan yang ditentukannya. Dan sesiapa yang dianugerahi hikmat itu, maka sesungguhnya ia telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dari firman Allah melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya, atau melainkan orang-orang yang berakal. Dan terjemahan kepada ayat-ayat seterusnya tadi kita dah Fathi dah baca dah tadi. Tengok dulu setakat ni ayat 269 kita dah ada nota-nota di situ. Baik, kita tengok. Yu'til hikmata man yasha'. Al-hikmah di sini, apa maksudnya? Jadi ada banyak makna hikmah itu di dalam Al-Quran. Digunakan dengan makna itu, dengan makna ini pada tempat-tempat yang lain-lain itu. Tapi di sini apakah yang dimaksudkan dengan hikmah? Baik, kalau kita tengok kitab-kitab ni, ni cuba boleh tengok situ. Ni Mu'jam Mufaharas. Mu'jam Mufaharas ni tapi dalam bahasa Arab lah. Dia semua perkataan-perkataan dalam Quran itu dibincangkan dengan makna apa ya. Baik, kalau kita tengok di sini. Kalau kita tengok di sini, sebab nota tak ada lagi, kita tengok sana sini ya. Tengok sana sini. Jadi yang kita nak tengoknya sekarang ni hikmah. Ni hikmah. Ni macam-macam lah yang berkait dengan hakamah, hukum. Ni al-hikmah. Kalau kita tengok di sini banyak tempat hikmah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ada disebut perkataan al-hikmah satu begitu, ada juga dengan disebutkan wal hikmah. Umpamanya di sini yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ni kita boleh tengok beberapa tempat dalam Quran. Macam Qamus Quran lah, kita kata. Ayat saat ni kita sudah lepas dah, baca dah. Al-Baqarah 2, maksudnya surah nombor 2 lah dalam Quran. Ayat 12. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, dan seterusnya. Al-Baqarah, ni ayat. Wadhkuru ni'matallah, dan beberapa lah kalau kita perhati di sini. Berapa tempat? 1, 2, 3, 4. Ni pun kita sudah lepas dah ni beberapa ni. Wa qatala Dawudu Jaluta wa ataahu Allahul mulka wal hikmata. Di sini pun ada hikmah. Ni 251. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kali.
Di sini kita boleh tahu berapa kali dan di mana terletak perkataan itu. Sama ada al-hikmah sahaja ataupun wal hikmah. Gitulah. Kadang-kadang dia sebut hikmah di sini makna apa, tapi di sini tidak disebutkan. Baik, kita baca dulu terlebih dahulu nota kita ni, menganugerahkan hikmat kebijaksanaan ataupun ilmu yang berguna. 478. Berdasarkan perkataan al-hikmah yang terletak dalam beberapa firman Allah, kalau kita tengok tadi banyaklah, dalam beberapa firman Allah yang lain dapat juga ia ditafsirkan dengan arti tadi hikmat kebijaksanaan atau ilmu yang berguna. Di setengah-setengah tempat itu sesuai, kita pakai dengan arti kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Apa ni kalau kita tengok di sini yang kita sudah lepas dah. Wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata. Jadi yang diberikan kepada Nabi Daud tu kerajaan dan hikmat. Di situ apa makna? Kita sudah bincang dah dulu. Di tempat masing-masing yang telah lepas tu kita sudah lalu dah. Tapi salah satu makna dianya ialah kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ini kefahaman yang mendalam tentang agama. Itu yang dimaksudkan. Kalau kita nak ambil kira sunnah lah, hadis Nabi, tapi kita lebih tumpukan kepada tafsir Quran dengan Quran. Kalau kita nak ambil kira hadis Nabi, maksud ni kefahaman yang mendalam tentang Quran dan sunnah ni, orang panggil fiqh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Kalau kita tengok logo Darul Kausar tu kan ada tulis. Yang ditulis di situ apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Jadi al-fiqhu fid din, kefahaman yang mendalam tentang agama. Sesiapa yang Allah SWT mahukan kebaikan untuknya, tanda orang tu Allah nak baik untuk dia. Yufaqqihhu fid din. Dia akan memberikan kepadanya kefahaman yang mendalam tentang agama. Jadi kefahaman yang mendalam tentang agama tu mula-mula sekalinya asasnya Quran dan Sunnah tu lah. Quran dan Sunnah ataupun Quran dan hadis. Kefahaman yang mendalam tentang Quran dan hadis. Kemudian dia pergilah kepada cabang-cabang agama, ilmu agama yang lain. Tapi asasnya itulah. Jadi disebut di situ man yuridillahu bihi khairan. Kalau kita perhatikan ayat ni, khairan katsira yu'til hikmata man yasha. Jadi hikmah kebijaksanaan, ilmu yang berguna tu apa? Ilmu Quran dan Sunnah. Ilmu agama lah. Sebab dengannya kita tahu halal dan haram. Kita tahu dunia dan akhirat. Bukan tahu dunia saja, tahu juga akhirat. Tahu dosa pahala, tahu tentang syurga dan neraka, tahu semua. Jadi di sini cuba kita perhatikan khairan. Cuma dia tidak khairan sahaja, tapi khairan katsira. Man yuridillahu bihi khairan, khairan juga di situ disebut. Yufaqqihhu fid din. Daripada situlah ulama faham maksud hikmah di sini ialah al-fiqhu fid din, iaitu kefahaman yang mendalam tentang agama. Nak faham yang mendalam tentang agama ni, dia kena faham apa? Asas dia. Sebab yang lain-lain itu keluar daripada situ. Fiqh ke apa ke, semua keluar daripada situ. Iaitu kefahaman yang mendalam tentang Quran dan Sunnah. Dengan kita memahami Al-Quran dan Sunnah, kita faham agama tu secara keseluruhannya, secara mendalam. Tak kira lah bidang apa pun, pecahan mana, ilmu apa pun dalam agama tu, dia pergi ke situ.
yufaqihu fid din. Baik, di sini khairan katsira. Kalau Allah SWT bagi kepada seseorang itu ilmu yang mendalam tentang agama atau ilmu yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, berarti orang itu telah dapat kebaikan yang banyak. Banyak tu, bukan sikit-sikit dapat tu. Tu kurnia, anugerah Allah tu. Banyak kita dapat dalam dunia ni, Tuhan bagi rezeki yang banyak misalnya. Itu pun banyak juga, kurnia Tuhan juga tu. Tuhan bagi macam-macam lah. Kita tengok kelebihan-kelebihan manusia yang ada di dalam dunia ni, apa kelebihan dia. Bijak misalnya, anugerah Tuhan juga tu. Khairan kathira juga. Tuhan buat apa-apa lah yang menyebabkan jadi satu keistimewaan pada dia tu. Itu dikatakan khairan kathira. Tapi yang dimaksudkan di sini apa? Banyak. Antaranya kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang dikatakan oleh Allah, dan sesiapa yang dianugerahi hikmat, ia sesungguhnya telah dianugerahi kurnia yang banyak. Besar tu, nikmat sihat, nikmat sihat, nikmat jadi manusia, nikmat belakang tu. Kemudian setelah jadi manusia tu, beza antara satu orang dengan satu orang yang lain tu. Ini antara yang besar. Ia juga cukup sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Kautsar berikut. Inna a'tainakal kautsar. Jadi apa makna Al-Kautsar itu? Daripada kathura. Kathura maknanya banyak juga. Jadi khairan kathira, kebaikan yang banyak, ada makna banyak dalam Al-Kautsar itu. Jadi Allah SWT sudah sebut kepada Nabi dia kurniakan, anugerahkan kepada Nabi dia Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Itu makna maksud Al-Kautsar. Baik. Kebaikan yang banyak yang telah dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang banyak ni melalui apa yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad letak di mana? Letak pada Quran dan Sunnah tu lah. Asas, betul-betul asas Quran itu. Jadi Al-Kautsar itu kami telah berikan kepadamu, kurniakan kepadamu Al-Kautsar. Kalau kita tengok kepada hadis, dia sebut taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Apa dua perkara? Sebab itu ya orang duduk sebut sangat Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Tahu dah banyak lagi ilmu lain yang keluar daripada situ. Tapi kenapa disebut situ? Sebab Nabi SAW sebut, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tak akan sesat selagi kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya. Dua dia sebut. Apa? Kitab Allah. Kitab Allah, yakni Quran lah. Wa sunnata nabiyyi, dan sunnah nabinya. Jadi sunnah Nabi itu dua perkara ni lah yang Nabi tinggal. Yang Allah kurniakan kepada Nabi tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Dua perkara itulah. Tetapi dengan dua perkara itulah manusia ni, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat mengarungi kehidupan ini dengan selamat. Dapat menjalani kehidupan ini dengan selamat. Jadi dua perkara ini merupakan mukjizat hidup yang dikurniakan oleh Allah kepada Rasul terakhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran dan Sunnah ni adalah mukjizat hidup. Kalau mukjizat Nabi yang lain kan, kita hidup 1400 tahun lebih ni. Orang panggil abad ke-15 dah lah. Tak ada tengok, tak sempat dengan Nabi tu. Yang kita tengok dalam hadis tu, makanan sedikit jadi banyak, air sedikit jadi banyak, boleh ambil air semaya tu keluar ikut jari-jari dia. Itu selagi dia hidup, semasa dia hidup. Selepas dia meninggal, selepas dia wafat, tak ada dah semua tu, kita tak boleh tengok. Jadi mukjizat yang tetap hidup
yang dapat dilihat, dapat disaksikan sampai bila-bila, sampai kiamat. Dua perkara ni lah. Dua perkara. Kefahaman yang mendalam tentang kedua-duanya tidak diberikan kepada semua orang. Baik, kita perhati pula ya. Benda ni ada pada semua orang. Ada. Tidak, bukan semua orang. Tahu tu, nak faham pun satu hal, dan nak faham yang mendalam pula tu tidak semua orang. Sebab kita kata tak adilah. Comel, satu kelebihan juga. Semua orang comel kah? Tak. Sehat, satu kurniaan Allah, anugerah Allah, nikmat Allah. Semua orang sehat kah? Tak. Ada orang daripada awal sampai akhir tak sehat. Mati gitu. Semua tu besar nikmat tu. Tapi yang ni mana tidak diberi kepada semua orang juga. Yang ni tidak diberi. Ia hanya dikurniakan kepada manusia-manusia terpilih sahaja, sesuai dengan hikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita baca tadi, hadis tadi tu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-Kautsar apa makna? Al-khairul katsir. Faqad utiya khairan katsira. Jadi Al-Kautsar tu apa? Kebaikan yang banyak tu. Sesiapa yang diberikan hikmat berarti dia dikurniakan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak tu kalau kita kaitkan dengan ayat lain, ayat surah Al-Kautsar. Al-Kautsar tu lah apa? Al-Kautsar tu dalam bahasa Arab, kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir, maksudnya al-khairul katsir. Jadi al-khairul katsir ni yang boleh kita dapat ni di mana? Quran ada sunnah tu lah. Jadi boleh juga kita terjemahkan, kita pakai di sini al-hikmah tu dengan makna kefahaman yang mendalam tentang Quran dan sunnah. Sebab kalau kita tengok Quran pun dia begitu juga makna dia. Kalau kita tengok hadis pun dia sebut benda yang sama juga. Benda tu juga. Bahkan kadang-kadang al-hikmah tu digunakan untuk kenabian. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Allah SWT bagi kerajaan dan hikmah kepada Nabi Daud. Apa hikmah? Kenabian. Itu besar belaka tu. Bukan semua orang dapat tu. Orang-orang yang terpilih sahaja. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah SWT pilih di kalangan malaikat juga. Dia tak sama malaikat tu. Ada yang terpilih lebih daripada yang lain. Wa minan nas, di kalangan manusia pun begitu juga. Tidak sama. Jadi manusia yang paling terpilih ialah rasul-rasul dan nabi-nabi. Itu pilihan, istifa' orang, yastafi. Allah SWT pilih. Jadi ini semua ni pun begitu juga. Begitu juga. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita tengok surah Al-Kautsar yang pendek itu. Inna a'tainakal kautsar. Bila dah bagi kebaikan yang banyak tu kepada Nabi Muhammad dan kepada umat dia, nak suruh buat apa? Kesimpulan, fasalli li rabbika wanhar. Dua perkara. Semaya, ikhlas kerana Tuhanmu, wanhar, dan sembelih binatang, korbankan binatang. Jadi semaya itu hubungan dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Wanhar, sembelih binatang itu untuk apa? Bukan untuk apa? Nak bagi kepada orang susah, pada orang miskin. Kalau bila kita korbankan pada hari raya kurban tu, kita buat apa? Bagi kepada orang lainlah. Apa itu utamanya orang miskin, orang-orang susah. Lagi kena, lagi tepat. Macam tempat kita ni dah muka senang berlaku. Jadi senang bagi kepada hak senang dah jugalah. Gitulah. Ikut mana-mana pun itu satu simbolik, satu lambang Islam ni, maksudnya pengorbanan. Dan nak bagi faedah kepada orang ramai. Itu hubungan dengan manusia. Buat makan kita kata. Wanhar tu makna sembelih. Sembelih tu nak buat apa? Nak buat makan lah. Bila buat makan ni faedahnya untuk siapa? Untuk manusia. Maknanya jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia.
Dua perkara tu hak tu handle. Hasil kesimpulan daripada Al-Kautsar tu Quran dan Sunnah tu nak ajar apa? Dua perkara tu lah. Biar tahu hubungan dengan Allah. Macam mana cara kita nak berhubung dengan Allah. Kalau kita nak terima kasih, nak bersyukur kepada dia, macam mana cara nak bersyukur? Itulah yang kita belajar semua ni. Dalam Quran, dalam hadis. Belajar sembahyang, belajar puasa dan sebagainya. Itu hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan manusia, selain daripada kurban itu, zakat misalnya. Zakat. Beri zakat itu ada hubungan dengan Allah di satu pihak yang lain, hubungan dengan manusia. Di situ juga begini. Dan begitu juga kalau kita tengok haji, dia berkait dengan manusia tu, pergi berimpun di satu tempat tu. Berimpun di satu tempat. Tengok saudara kita di seramah mana. Ramanya macam-macam rupa. Pergi. Itu hubungan dengan manusia lah tu. Paling tidak kita tengok senyum. Nak kecek tak kerti. Sebab macam-macam bahasa kan. Macam-macam bahasa. Itu macam muktamar. Macam perhimpunan, satu perhimpunan besar-besaran umat Islam. Isyarat kepada umat Islam ni, dia bincang sesuatu lah untuk kebaikan mereka. Melalui ibadah haji tu, pergi bertemu di situ. Tapi kalau kita tidak erti, tengok saja ya, nak bincang apa. Nak bincang. Hendaknya bila kita erti, ada satu bahasa yang kita boleh guna, semua dapat faham sesama kita. Sebagaimana orang sampai sekarang ni guna bahasa Inggeris, pergi ke mana pun banyaknya orang erti. Hendaknya kita bahasa Quran lah. Hendaknya ganti tempat bahasa Inggeris tu, barulah boleh bincang. Tidak tengok orang kata tidak tengok kamu, tidak tengok aku, terkelih saja begitu lepas tu senyum. Bahkan boleh bincang apa kepentingan kita, apa masalah kita, apa yang patut kita buat kemajuan untuk sesama kita ni. Itu maksudnya. Semua ajaran Islam kalau berarti antara dua tu je. Antara hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan Allah, dan menjaga hubungan dengan manusia. Orang panggil dalam istilah lain hablim minallah wa hablim minan nas. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dalam ayat-ayat lain. Dua perkara tu juga. Ada tali hubungan kita dengan Allah, ada tali hubungan kita dengan manusia. Benda yang sama. Jadi orang yang dapat benda ni kan, dia dapat besar, nikmat besar tu. Dapat Islam, lepas tu dapat kefahaman ajaran Islam tu yang secara mendalam dia faham maksud. Dia faham. Kalau ibadat pun tidak ibadat saja, dia faham semua tu. Itu dapat satu anugerah yang besar. Itulah yang dimaksudkan dengan hikmat. Kalau kita tengok contohnya, kita sudah bertemu dah sebelum ni, kita sudah bincang dah sana Al-Hikmah, Al-Baqarah 231, Al-Baqarah 231. Kita tengok nota ni. Kau lepas dah. Ni ayat 231. Kita dah bincang dah sana. Bila kita bertemu dengan hikmah tu, apa maksud hikmah? Dah bincang dah di sana. Cuba kita perhati ni. Dan kenanglah apa yang diturunkan kepadamu. Kita ambil ayat dia. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. Ingatlah kamu akan nikmat Allah kepada kamu. Dan mana ingatlah juga apa yang telah diturunkan kepada kamu minal kitab wal hikmah, berupa Alkitab dan hikmah. Jadi ma anzala alaikum ni orang panggil apa ni? Kalau kita belajar nahwu Arab lah, dipanggil ni ma mausul. Ma mausul ni isim mubham dia panggil. Isim dia tak jelas makna dia. Apa
yang dia turunkan kepada kamu. Apa? Apa tu apa? Tak jelas. Dia kena ada bayan. Min ni min bayaniyah. Ni minal kitab. Yang Allah turunkan kepada kamu itu tidak turun secara langsung, maklum dah tu turun kepada Nabi lah. Turun kepada Nabi itu bukan untuk dia saja, untuk kita semualah. Jadi apa ma tu? Minal kitab wal hikmah, berupa kitab dan hikmah. Jadi kitab tu kita faham dah. Yang Allah SWT turunkan kitab tu, kitabnya maksudnya Quran lah. Jadi apa pula hikmah ni? Daripada sini kita dapat tahu bahawa sunnah itu pun diturunkan Allah juga berdasarkan ayat ni. Apa selain daripada Quran yang disebut diturunkan kepada kamu tu, maknanya melalui Nabi lah. Diturunkan kepada kamu melalui Nabi, kepada Nabi lah mula-mula turun tu. Apa? Quran lah. Jadi selain daripada Quran yang diturunkan kepada Nabi apa? Ni di sini disebut al-hikmah juga. Sebab tu ada kaitan. Kalau kita katakan yu'til hikmata man yasha, iaitu kefahaman yang mendalam tentang Quran dan Sunnah, memang tepat gitu. Dan di situlah terletaknya ilmu yang berguna. Banyak dalam dunia ni ilmu macam-macam. Tapi ada kalanya kalau berguna pun berguna setakat dunia saja. Dia tak boleh cerita kepada kita tentang hubungan kita dengan Allah pun dia tak tahu nak cerita. Apa sepatutnya kita buat? Kepercayaan kita terhadap Tuhan, kepercayaan kita kepada malaikat, apa kita tak tahu semua. Kita tahu ni apabila ada Quran dan Sunnah. Sebab itu orang yang dikurniakan hikmah ni, jadi hikmah ni cuba kita tengok sini ya. Baik. Hikmah di sini maksudnya itu juga. Dan kenanglah apa yang diturunkan kepadamu berupa Alkitab. Dia ada benda yang Allah SWT turunkan. Kita boleh tengok, kita boleh buat panduan. Alkitab dan Al-Quran. Alkitab maksudnya Al-Quran dan Al-Hikmah. Jadi di sini disebut hikmah tu apa? Cuba kita tengok 399 di sini. Ataf perkataan Al-Hikmah, kita dah bincang dah dulu, kepada perkataan Alkitab, termasuk dalam kaedah atful juz'il makhsus alal kull. Ini kita nak faham kalau kita tengok Quran dengan Quran saja. Kalau kita guna ilmu ni, atafkan juzuk yang khusus kepada yang kul. Dan mana apa ni, kenanglah apa yang diturunkannya kepada kamu berupa Alkitab dan hikmah. Dan tu ataf lah, itu panggil ataf. Apa ni, Al-Hikmah tu kepada Alkitab itu. Jadi Al-Hikmah tu apa? Juzuk yang khusus. Juzuk yang khusus kepada yang kul. Kul ini mana keseluruhan. Kerana Al-Hikmah merupakan salah satu juzuk atau bahagian daripada Al-Quran juga. Ini kalau kita tengok kepada tempat lain di dalam Quran, apa maksud hikmah? Sebagai bukti, lihat saja firman Allah di dalam surah Al-Isra daripada ayat 23 hingga 39. Di sana pun disebut juga. Jadi mula-mula perhatikan firman Allah ni. Jadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah dan seterusnya. Kita tengok. Kemudian perhatikan pula ayat di bawah ini selepas beberapa ayat sebelumnya. Itu semua tu ada dalam apa? Dalam Quran juga. Dia sebut. Lepas pada tu dia sebut dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebahagian daripada yang dia wahyukan, sebahagian daripada yang Tuhanmu wahyukan kepadamu berupa hikmah. Jadi hikmah tadi yang tersebut dalam Quran tadilah, daripada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah dan seterusnya. Kalau kita tengok ayat tu, semua ajaran-ajaran Quran itu. Itulah yang dimaksudkan dengan hikmah. Jadi hikmah tu ada dalam Quran tu juga. Baik. Perintah berbuat baik kepada ibu bapa dan bersopan santun dengan mereka yang tersebut di dalam ayat ke-23 surah Al-Isra, itulah yang disebut Allah sebagai sebahagian daripada Al-Hikmah. Di
di dalam ayat ke-39 surah yang sama. Ini berarti hikmah juga sebahagian daripada Al-Quran. Jadi atafkan hikmah kepada Alkitab berarti atafkan satu juzuk daripada Alkitab itu kepada Alkitab. Gitu. Sebab apa? Sebab ajaran itu ada dalam Quran. Ia adalah sebahagian daripada Al-Quran. Demikian juga dengan segala arahan, panduan, perintah dan larangan di antara dua ayat tersebut. Semuanya termasuk dalam hikmat itu. Baik. Kalau kita tengok ni lah, kita tengok Quran sebenarnya. Wa qadha rabbuka wa qadha rabbuka. Kita tengok tu, cukup. Ni cuba tengok sini. Ayat yang kita maksud tadi. Jadi hikmah tu Allah SWT kaitkan dengan apa yang tersebut di dalam beberapa ayat sebelum ni. Jadi wa qadha rabbuka, Allah SWT pesan, Allah SWT perintahkan manusia ni supaya apa? Nombor satu sekali, alla ta'budu illa iyyah, jangan sembah selain daripada dia. Itu sah, itu hikmah tu. Itu hikmah tu. Tak faham ni jadi tidak bahagia hidup, tidak selamat dunia akhirat. Tidak selamat dunia akhirat. Kalau dapat dunia pun dunia saja, akhirat tak ada jaminan. Ini satu. Wa bil walidaini ihsana, buat baik kepada dua ibu bapa. Ini hikmah juga ni. Sebab apa? Sebab akhir sekali Tuhan sebut, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Selepas dia sebut semua ni. Jadi ada perincian buat baik pada ibu bapa tu macam mana, kalau dia tua atau salah seorang daripada kedua-duanya itu macam mana. Jangan kata jangan herdik dia, ucapkanlah ucapan yang baik kepada mereka berdua itu. Ini hikmah semua ni. Ini semua ajaran Al-Quran. Lepas tu rendahkan diri kepada mereka berdua, doa kepada Tuhan supaya Allah SWT bagi rahmat kepada dua ibu bapa tu. Ingat, kenal mereka bagaimana menjaga kita, membesarkan kita daripada kita kecil. Lepas tu Allah SWT nak kita jadi orang soleh, jadi orang baik. Itu antara yang tersebut di dalam ni. Ni ajaran Quran. Wa atidal qurba haqqahu, bagi kepada keluarga hak dia. Keluarga ada hak dia. Kita kena ziarah dia, kena melawat dia, kena ada hubungan dengan dia. Wal miskin, orang miskin. Ni qadha rabbuka ni. Ya Allah, Allah SWT perintahkan kita supaya jaga ni. Orang miskin. Wa binas sabil. Binas sabil ni orang musafir. Orang musafir. Wala tubadzir tabdzira, jangan membazir. Ini semua ni ajaran Tuhan berlaku. Tuhan suruh. Dan dia ceritalah sebab apa tak bagi membazir tu. Sebab orang membazir ni saudara syaitan. Syaitan ini orang yang kufur. Syaitan ini adalah makhluk yang kufur kepada Tuhannya. Jadi mana kamu jangan jadi begitulah. Kalau kamu jadi gitu, jadi seperti syaitan lah. Baik. Dan semua ni disebut ni. Banyak lagi ni sebut. Ni panjang, dia cerita panjang lagi. Sesiapa yang nak ia segera dunia. Sesiapa yang nak dunia, ajalna lahu fiha ma nasha. Kami boleh segerakan kepada sesiapa yang kami kehendaki, boleh segerakan. Boleh bagi dunia ni. Liman nurid, kepada sesiapa yang kami mahu. Sebab tu kita tengok dalam dunia ni tidak semua orang dia nak begitu dapat belaka, sebab dia bergantung kepada kehendak Allah. Jadi kehendak Allah ni orang apa pun dia bagi. Dunia ni kalau dia nak bagilah, dia boleh jadi kaya-kaya, dia boleh jadi milioner, dia boleh jadi bilioner dan sebagainya. Kemudian akhirnya masuk neraka. Tapi kalau tidak ikut cara dia, masuk neraka. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha, sesiapa yang nak akhirat dan berusaha bersungguh-sungguh untuk akhirat dalam dunia ni lah.
wa huwa mu'min. Itulah salah satu tanda orang mukmin. Orang mukmin macam tu. Jadi usaha mereka itu tidak sia-sia, akan dihargai oleh Tuhan. Begitulah seterusnya. Ini seterusnya. Lepas tu kalau itu ke belakang, tadi ini ke depan ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan kedekut sangat, jangan boros sangat. Ini pemanduan daripada Quran ini. Jangan bunuh anak-anak khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, dan seterusnya. Jangan hampiri zina, jangan bunuh orang. Semua ni ada. Jangan hampiri harta anak yatim. Sempurnakanlah sukatan. Kalau kamu menyukat, kalau kamu menimbal, timballah dengan baik. Jangan kamu ikut, jangan kamu tunggu barang yang kamu tak tahu. Semua ni. Jangan sombong di atas muka bumi. Ini pengajaran. Akhir sekali dia sebut, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebahagian daripada yang Tuhan mewahyukan kepadamu berupa hikmah. Jadi yang disebut tadi semua tu hikmah. Mana ajaran Quran lah. Jadi hikmah di sini dalam Quran ada kata. Mana sebahagian daripada Quran juga. Disebut hikmah di situ. Lepas tu kalau kita perhatikan, hikmah juga boleh ditafsirkan dengan as-sunnah. Di setengah-setengah tempat tu sebab dia sebut dah Quran. Jadi dan hikmah tu mestilah lain. Sebab ataf dengan waw ni, orang yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Ataf dengan waw ni yaqtadil mughayarah, memberi makna berbeza. Ma'tuf alaih dengan ma'tuf dia tu berbeza. Contohnya kita kata di sini antara perkataan al-hikmah di dalam Al-Quran yang paling tepat dipakai dengan arti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dua firman Allah di bawah ini. Kita dah sebut dari dulu. Dan ingatlah serta amalkanlah apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran dan hikmah. Apa hikmah itu? Ini pun dibaca juga di rumah-rumah kamu. Sekarang ni yang kita baca, dia orang Islam, dia baca apa? Quran. Dia baca hadis. Gitu. Baik. Isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni asalnya dalam ayat ni berkenaan dengan ayat ini, asalnya isteri-isteri Rasulullah diperintahkan supaya mengingat atau menghafal dan membaca apa yang dibaca di rumah-rumah mereka. Yang dibaca di rumah mereka ni ayatillah wal hikmah, dua perkara. Ayat-ayat Allah itulah Quran, dan hikmah. Hikmah tu mestilah berbeza daripada ayat-ayat Allah tu, Quran tu, sebab dia ataf dengan waw ni, wal hikmah. Kalau kita bahasa Melayu ni dia tidak sekemah tu. Kata ayat-ayat Allah dan hikmah. Dan ni mestikah selepas dan itu dia sesuatu yang lain daripada ayatillah? Dia tak ada memberi makna sampai begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ni dia makna lain tu. Jadi apa yang lain tu? Hikmah, iaitu sunnah Nabi. Dan itu kalau kita baca ayat tadi, itu termasuk yang diturunkan oleh Allah juga. Al-hikmah tu bukan maknanya mana-mana Nabi sendiri fikiran dia saja, tidak. Itu daripada Allah juga, wahyu juga. Sebab itulah sunnah tu orang panggil, hadis tu orang panggil wahyu juga. Cuma wahyu khafi, bukan wahyu jali. Istilah lain disebut wahyu al-ghairul matlu. Adapun Quran itu wahyu al-wahyul matlu, wahyu yang dibaca. Wahyu jali jelas, wahyu yang terang ada dalam Quran. Setakat tu orang panggil Quran. Dan Jibril buat mari itu dia mari dengan bahasa Arab, gitu dah lafaznya. Nabi baca, itu Quran namanya. Ada satu lagi yang Allah SWT turunkan juga ke atas hati Nabi kita, tapi turun mafhum dia. Mafhum dia, maksud dia. Nabi SAW gunakan bahasa Arab.
dia, bahasa dia sendiri untuk menggambarkan mafhum tu, maksud Allah SWT tu. Itulah sunnah. Itulah hadis. Sebab tu orang panggil wahyu khafi. Khafi itu tidak jelas. Wahyu jali ni jelas. Jibril tu mari baca macam tu. Wahyu khafi tidak begitu. Yang Nabi SAW sebut tu bukan yang Jibril sampaikan dengan lafaz tu, bukan. Lepas tu wahyu matlu, wahyu yang dibaca Al-Quran itulah. Dibaca di mana? Dalam sembahyang. Dibaca dalam sembahyang. Di luar sembahyang pun orang baca juga. Tak faham pun dapat pahala. Bukan satu perkataan, satu huruf. Setiap satu huruf yang kita baca tu kita dapat pahala. Itu Quran. Itu orang panggil al-wahyul matlu. Adapun wahyu yang tidak dibaca, wahyu juga turun daripada Allah juga, tapi tidak dibaca. Tak boleh baca dalam sembahyang. Nak ganti surah Ikhlas ke surah Al-Falaq, kalau nak ganti surah mana tak boleh. Tetapi Tuhan suruh baca ni, disebut baca. Apa yang dibaca di rumah kamu, ingat dan sebut, baca. Apa yang dibaca di rumah-rumah kamu. Yang dibaca di rumah kamu tu dua perkara ni, ayatillah dan al-hikmah. Allah SWT suruh mula-mula sekali isteri Nabi buat itu. Sebab itu bila Aisyah isteri Nabi contohnya sampaikan hadis, dia tengok kitab kau. Dia tulis, lepas tu dia baca gitu. Seperti kita baca hadis sekarang ni, kita mengajar hadis, kita tengok kitab Sahih Bukhari misalnya, kita pun baca, tengok dalam tu. Aisyah isteri Nabi SAW dan isteri-isteri Nabi yang lain juga sama, cuma Aisyah tu lebih menonjol. Ketika dia baca hadis, dia sampaikan hadis, dia tengok apa-apa dah. Sebab apa? Dia sudah ikut ni perintah Allah ni. Wadhkurna ni khitab untuk jamak muannas. Nun tu nun niswah, untuk isteri-isteri Nabi. Apa yang isteri Nabi buat? Dia ingatlah. Dan Tuhan suruh ingat. Tuhan suruh ingat tu suruh hafal lah. Jadi yang dia hafal Quran saja ke? Dah, hadis juga. Apa buktinya? Bila dia sampaikan hadis tu, berdasarkan ingatan dia, kau dia tengok buku. Tak ada lagi buku pada masa tu. Kita boleh tengok Sahih Bukhari apa ni sekarang ni. Imam Bukhari pun tak ada lagi masa tu. Jadi dia berdasarkan ingat. Kenapa dia hafal, dia ingat? Sebab Tuhan suruh. Jadi setara tu lah nak ceritanya sunnah-sunnah ni besar makna dia. Sebab itu kalau kita pakai al-hikmah, yu'til hikmata man yasha, kefahaman yang mendalam tentang Quran dan sunnah tu sesuai sekali. Sebab itulah yang menjamin kebahagiaan, keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Dan itulah yang disuruh oleh Allah. Ni anak murid mula-mula yang bersama Nabi. Kita ni anak murid yang keberapa dah, berapa lapis yang keberapa dah. Yang mula-mula tu buat macam tu. Cuba kita perhati. Tetapi apa pula yang dimaksudkan dengan hikmah? Ia juga diperintahkan supaya diingat, dihafal dan dibaca. Sebab disebut yutla juga. Wadhkurna ma yutla fi buyutikum. Yutla tu tala yatlu tilawatul Quran. Baca Quran tu orang panggil tilawatul Quran. Tapi di sini disebut untuk hadis pun yutla juga, baca juga. Maknanya berbeza tu daripada baca buku-buku lain tu, kitab-kitab lain tu. Sebab marinya daripada Allah kedua-duanya itu. Turunnya daripada Allah. Itu maksudnya. Tentu sekali sunnah Nabi SAW. Kerana tidak ada sesuatu yang lain dibaca di rumah Rasulullah selain dua yang tersebut itu. Tak ada benda lain yang dibaca di rumah Rasulullah. Kalau yang Rasulullah sampaikan sama ada Quran atau hadis dia. Itu yang ada. Jadi Tuhan suruh supaya diingati, dihafal. Kerana baik. Ini menunjukkan al-hikmah di dalam ayat ke-34 surah Al-Ahzab ini telah dipakai dengan arti as-sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tadi. Arti membaca
kepada mereka ayat-ayat Allah yang tersebut di dalam ayat ini ayat Ali Imran 164, sama juga dengan surah Jemaat, apa tu ada benda yang sama. Tentunya ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran mengajar mereka kitab Allah juga jelas. Ini wa yu'allimuhumul kitab. Nabi itu Tuhan sebut sebagai kurniaannya kepada orang-orang mukmin. Laqad manna Allah, minnah Allah. Minnah ni suatu kurniaan besar dan yang layak disebut. Ada benda kan kita tak ada nak sebut, berbui seria kat orang tu kan. Tak ada nak sebut. Tapi kalau bui 1000 pun besar dah. Kalau bui 1 juta macam mana? Lagilah layak disebut. Lagilah layak disebut. Jadi Allah SWT ungkit ni. Sebut. Apa ni? Baru ni kita dah baca dah. Apa ni? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Manni. Man ni lah. Manna ni lah. Kita tak boleh nak ungkit. Tak boleh nak sebut. Allah boleh. Allah boleh. Kita tak boleh sombong. Tapi Allah tu nama dia Al-Mutakabbir. Yang sombong. Boleh. Sama juga Allah boleh ungkit. Sebab kalau dia ungkit tu memang patut ungkit. Memang besar sungguh. Bukan main-main. Apa? Dia hantar Rasul. Jadi Rasul tu baca di hadapan mereka ayat-ayatnya. Jelas baca ayat tu apa? Quran. Dan mentazkiyahkan mereka, menyucikan jiwa mereka, bagi akhlak yang mulia apa semua. Dan mengajar, baca satu, tilawah satu. Sebab tu kita mengaji Quran ni, ada mengaji tajwid, ada mengaji apa baca tu. Itu yang bahagian baca. Mengajar tu, kitab tu lah, ayat tadi tu lah. Mengajar ayat-ayat tadi kemudian terkumpul jadi sebuah kitab. Itulah yang kita panggil Quran. Nabi ajar maksud dia. Macam mana nak praktikkan apa yang tersebut dalam Quran itu. Nabi ajar cara mana. Dan dia tunjuk. Di sini dia sebut ajar kitab dan hikmat. Ajar kitab tu kita faham. Ajar Quran tu lah. Hikmah ni apa? Yang dia ajar. Tak ada benda lain. Kecuali sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Arti membaca kepada mereka ayat-ayat Allah yang tersebut di dalam ayat ini jelas. Tentunya ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Mengajar mereka kitab Allah juga jelas. Tentunya Al-Quran. Kerana tidak ada kitab suci lain yang diturunkan kepada Rasulullah selain Al-Quran. Tak ada kitab lain. Itulah. Jelas semua. Tetapi apa itu Al-Hikmah? Yang disebut Allah. Diajar juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Apa? Tentunya as-sunnah, berupa hadis-hadis baginda. Kerana selain Al-Quran banyak sekali ajaran dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diterima para sahabat dalam bentuk hadis-hadis. Dua perkara ni lah. Jadi banyak perkara kalau kita perhatikan dalam Quran, kedua-dua ni diturunkan oleh Allah. Walaupun yang tu matlu, yang tu tidak matlu. Matlu ni maksudnya dibaca lah dalam sembahyang. Quran. Menunjukkan Quran itu lebih lagi. Dia maknanya asas nombor 1 lah. Asas nombor 1. Lebih lagi daripada hadis. Tapi hadis peranannya menjelaskan maksud Al-Quran. Maksudkan Al-Quran. Menjelaskan sama ada dengan kata-kata Nabi ataupun dengan perbuatan dia. Menjelaskan maksud Al-Quran itu. Baik itulah kalau kita perhatikan di sini, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah SWT berikan hikmah. Nampak tu kan? Setelah kita pergi jauh, dah pusing-pusing jauh. Al-hikmah tu apa makna? Al-khairul kathir. Inna a'tainakal kautsar. Jadi Al-Kautsar tu kebaikan yang banyak tu apa? Ya Allah SWT bagi kepada engkau tu, kepada Nabi kita tu apa? Kita dah jelas dah tadi. Tengok semua pergi menjelajah di dalam ayat-ayat Al-Quran tu. Firman-firman Allah tu. Kalau kita tengok di situ, kita nampaklah apa Al-Kautsar itu. Tak ada lain. Dua tu.
Alkitab wal hikmah. Alkitab was sunnah. Kenapa ke as-sunnah itu dikatakan al-hikmah? Sebab penuh dengan kebijaksanaan. Kalau kita perhatikan, sunnah penuh dengan kebijaksanaan. Tak ada yang tak molek. Tepat semua. Dan itu adalah khairan kathira. Tepat juga dengan kita kata Al-Kautsar itu. Apa makna Al-Kautsar? Al-khairul kathir. Al-khairul kathir. Kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita perhatikan, kita dapat fahamlah di sini. Apa maksud al-hikmah di sini? Yaitu al-khairul kathir. Al-khairul kathir. Al-khairul kathir itu apa? Al-Kautsar. Sama lah tu. Al-Kautsar itu apa? Dua benda ni yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Maknanya orang yang dikurniakan ni, nabi itu memanglah dikurniakan benda tu. Kemudian nabi ajar ke tidak dua perkara ni kepada umat ni? Memang ajar pun. Dalam ayat tadi disebut. Tapi semua orang dapat ke ilmu ni? Tidak semua. Maknanya kelebihan orang alim. Ayat ni menunjukkan kelebihan orang alim yang beramal dengan ilmunya lah. Sebab yang Nabi ajarnya begitu. Yang Nabi ajarnya begitu. Kalau dapat ni berarti dia dapat kebaikan yang banyak. Banyak kita dapat yang lain-lain, dapat harta yang banyak, itu pun kebaikan juga. Nikmat Allah juga, rezeki, kurniaan Allah juga, anugerah Allah juga. Banyak lagi yang lain-lain, kelebihan-kelebihan lain. Tapi kalau Allah SWT bagi yang ni, ni dia sebut secara khusus. Faqad utiya khairan katsira. Berarti dia telah dapat kebaikan yang banyak. Jadi dalam hadis yang kita pada logo Darul Kautsar tu, nama Darul Kautsar berkait dengan inna a'tayna kal kautsar tu lah. Cuba pergi secara dalam. Apa makna al-kautsar tu? Balik sinilah. Al-khairul katsir. Al-khairul katsir tu berkait dengan apa? Dua perkara tadi lah, Quran dan sunnah. Sebab tu sekolah ni diberi nama Darul Kautsar. Kalau kita perhatikan semua tu, nampak. Lepas tu kita tulis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau sesiapa, tanda lah tu, cam dah tu. Tanda lah tu. Kalau Allah SWT nak baik, dia bagi kefahaman yang mendalam tentang agama. Apa yang kita dapat daripada Quran dan Sunnah? Agama lah. Bila faham yang mendalam tentang Quran dan Sunnah, faham agama lah. Yufaqihu fiddin. Khairan di situ Allah pun tak nak sebut kathiran. Tapi kalau orang belajar ilmu balaghah, dia faham dah tu. Dia faham dah tu. Apa ni? Dia faham. Daripada mana? Nakirah. Nakirah memberi apa makna? Man yuridillahu bihi khairan. Bukan al-khairah, tapi khairan. Khairan di situ maksudnya khairan katsira lah. Sama juga dengan di sini. Itu maksudnya. Sebab nakirah ni litta'zim. Nakirah kalau belajar ilmu balaghah dia faham. Salah satu makna dia untuk menyatakan besar, banyak, lebih. Itu. Kenapa? Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Maghfiratun bukan al-maghfirah. Ridwanun nakirah juga, bukan ar-ridwan. Kenapa begitu? Sebab nak ceritanya maghfirah daripada Allah tu banyak, besar maknanya. Dan keredaan Allah itu besar maknanya. Bukan ala-ala pala benda, bukan kecil-kecil, tidak, besar maknanya. Nampak ke tidak? Barulah nampak perkaitan antara ayat-ayat Quran, antara hadis, baru kita nampak. Itulah maksudnya hikmah lah. Dan hikmah itu mari daripada Allah. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Allah SWT kurniakan kepada Luqman hikmah. Dia sebut hikmah. Apa makna hikmah? Kebijaksanaan. Luqman tu masa dia ada, dia tak ada lagi Quran ni. Tapi ada dah hikmah, dia sebut hikmah. Allah SWT bagi dah kepada dia.
Apa yang diajar? Hikmah. Kemuncak kebijaksanaan. Inna syirka la zulmun azim. Itu antara diajar pada anak dia, Luqman. Sebab itulah orang panggil dia tu Al-Hakim. Luqmanul Hakim. Al-Hakim tu mana? Filsuf lah. Ahli hikmah, pujangga. Pujangga dia tu. Dia bukan calah-calah orang. Maknanya faham sesuatu dengan mendalam. Dia faham hakikat hidup ni apa yang nombor satu sekali kena jaga. Jangan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kita orang biasa ni kita tak faham syirik apa. Kenapa? Zalimnya. Zalim ni mana? Zalim ni kalau apa harta orang, kalau buat jaya orang, itu baru kita kata zalim. Kita tak faham tu, cetek kita. Syirik tu kezaliman yang paling besar. Itu ajaran orang yang bijaksana. Al-Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sifat Quran tu Al-Hakim. Bijaksana, penuh dengan kebijaksanaan. Sifat Quran itu. Jadi orang yang ada hikmah ni orang panggil hakim. Orang yang dikurniakan hikmah kepadanya itu orang panggil orang yang bijaksana, cerdik. Sebab apa? Dia tidak cerdik dunia saja. Akhirat ni itu hak panjangnya. Kalau dunia ni tak dapat apa pun tak apa lagi. Jangan tak dapat akhirat, rugilah. Jadi begitu ya. Jadi kena faham. May yuridillahu bihi khairan, tak ada kathir di situ. Tapi dia ada nakirah di situ. Nakirah tu memberi makna ta'zim, besar tu. Kurniaan yang besar tu. Kebaikan yang banyak tu. Sama juga dengan khairan kathira di sini. Dia berkait pula dengan itu. Jadi begitulah cara. Kalau kita pergi kepada hadis lebih luas lagi, kita boleh nampak. Kalau pergi kepada Quran saja pun boleh faham dah. Ni kait apa ni? Apa ni dia sebut? Faqad utiya khairan katsira. Kait dengan Al-Kautsar itulah. Inna a'tainakal kautsar. Mana tafsir Al-Kautsar? Al-Kautsar itu. Ni di sini. Faqad utiya khairan katsira. Itu agak panggil tafsir Quran dengan Quran. Sebab Al-Kautsar itu memang al-khairul katsir. Kita tengoklah di mana ada tempat lain dalam Quran, di tempat lain khairan katsira. Hikmah rupanya khairan katsira. Jadi kaji-kaji tengok perhati situ sini dia berkait dengan dua tu hikmah ni. Quran dan sunnah. Sebab itu besar maknanya. Kita kalau dapat peluang dapat mengaji secara mendalam Quran dan sunnah ni, betul orang tu. Betul. Tuhan pun kata begitu, Nabi pun kata begitu. Itu benda. Tapi maknanya lepas tu dia sudah dengan ayat ni, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nak jadi hakim ni dia kena ulul albab dulu, baru dapat pengajaran. Sebelum-sebelum pada ni Allah SWT dah sebut dah banyak dah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat, dan seterusnya. Kita duk baca dah. Siapa faham benda tu? Inilah Al-Hakim, ulul albab. Faham? Selepas ni sebut pula tentang riba ni tak boleh, sedekah ni baik. Sambung lagi sedekah ni. Cerita sedekah ni selepas pada ni. Siapa faham benda tu? Al-Hakim, orang yang bijaksana. Ulul albab dah yang faham. Yang tidak ulul albab walaupun dia ahli ekonomi, dia tetap kata riba tu bagus. Itu masalahnya. Selepas pada ni dia sebut, bahkan dia kata halal. Kalau berniaga halal, apa-apanya riba haram. Innamal bay'u mithlur riba. Sedangkan Tuhan kata wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Selepas pada ni Allah SWT menghapuskan riba, wa yurbis sadaqat, dan menyuburkan sedekah. Sebelum pada ni, ayat-ayat sebelum pada ni nak cerita tentang sedekah lah. Macam mana kita nak bagi sedekah kita tu tidak sia-sia, biar jadi macam satu biji padi itu kemudian mengeluarkan begitu banyak tangkai, dengan banyak biji pula, 100 biji pula pada setiap tangkai itu, atau lebih lagi. Macam mana nak buat begitu? Nak boleh faham benda ni, dia kena ulul albab. Ulul albab. Baik.
Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dari firman Allah melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Baik, 479. Orang-orang yang menggunakan akal fikirannya jua yang mempunyai bakat untuk mendapat anugerah Allah itu. Dia kena cerdik baru boleh jadi hakim tu. Cerdik tu nombor 1. Lepas tu hatinya suci. Mana sifat ulul albab? Tengok selepas ni. Ni ulul albabnya. Itulah orang panggil tafsir Quran dengan Quran. Tuhan kata ulul albab. Mana ulul albab? Siapa? Tengok ayat selepas pada ni. Ni orang ni ada bakat. Kalau nak faham. Kalau Tuhan cerita riba ni haram, riba ni tak boleh. Walaupun nampak banyak tu, dapat untung tu. Sebab itu ahli-ahli ekonomi kapitalis lah. Dia kata bagus ni, tak ada apa. Memanglah barulah orang nak menyimpan di bank. Bila dapat untung, kalau tak dapat untung, simpan buat apa? Baguslah katanya, logik lah. Tengok. Ulul albab kau tu. Tidak. Islam tidak iktiraf lagi bijak walaupun dia pakar ekonomi. Kalau selagi dia kata riba tu bagus. Riba ni ada faedah. Sedekah ni tak ada faedah, habis piti. Itu tidak bijaksana kalau macam tu. Bukan ulul albab. Bukan hakim. Bukan orang yang faham hikmah tadi. Orang yang dapat hikmah, tidak. Itulah ukurannya. Walaupun dunia kata, oh hebat dia tu. Profesor ekonomi. Profesor ekonomi pun bagi kita tak. Itu pendirian orang Islam. Ada pendirian sendiri. Walaupun kita tak mengaji banyak pun, kita faham Quran. Bila faham Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Itu hakikatnya. Kita kata riba tidak menguntungkan. Riba merugikan. Rugi betul-betul. Tapi kalau sedekah, daripada sebelum pada ni, ayat sebelum pada ni duk cerita dah kelebihan sedekah. Dan selepas ni juga. Itu subur. Allah SWT menyuburkan. Allah SWT bela. Allah SWT jaga tu. So, jadi besar. Jadi banyak. Lepas tu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Kalau tak mahu berhenti juga, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Istihad perang terhadap mereka. Istihad perang daripada Allah. Sampai Allah istihad perang. Orang-orang yang tak mahu berhenti riba ni. Jadi mana bergerak tu. Istihad perang. Allah dan Rasul perang. Pak kita nak perang dengan Allah, dengan Rasul, nak menang lagu mana? Nak ceritanya tak boleh pergi lah. Satu ayat pandai. Sebab itulah dalam dunia ni, dunia tak payah pergi ke lain, sama-sama kafir dia tu. Perang sama dia tu. Puak-puak aliran sosialis, ekonomi sosialis, dia kata riba itulah punca kemusnahan umat bangsanya, manusianya. Punca jadi kucak-kacir dunia ni. Riba tu, dia sendiri kata. Orang kafir tu. Puak-puak sosialis, komunis dia tak mahu riba. Sebab riba dia kata dia punca musnah. Manusia dirusak. Dia kafir juga. Tidak nanti orang Islam, tidak semua orang kafir itu terima juga. Bahkan satu sistem sosialis tu tak mahu terima. Dia kata riba adalah punca kemusnahan masyarakat. Tengok tu, belah bagi dah sama-sama dia tak serupa pula pendapat. Macam-macam agak lah, macam benda-benda lain. Hak ni kata memang mudarat tak bagus harap. Orang kafir tu profesor tu, hak cerdik dah. Minum lagi agak. Dia kata tak ada apa. Tengok. Untungnya siapa? Orang yang mengikut hikmah ni lah. Orang yang ada hikmah ni untungnya. Walaupun dia tidak cerdik, tidaklah mengaji tu sampai tinggi, sampai begitu, tidak orang panggil profesor. Tapi dia faham agak tu tak molek. Dengan sebab tak molek, dah Quran kata tak molek, dia tak minum. Selamatlah dia. Hak tu cerdik sampai begitu, tak selamat juga. Itulah kelebihannya. Orang ikut Quran dengan sunnah ni. Ikut agama ni. Jadi tak payah fikir, tak payah haji. Dan dalam Quran sebut tak molek. Memang tak molek pun. Jadi kita tak buat lah. Orang biasa pun boleh selamat. Sedangkan ikut cara tu, profesor pun tak selamat.
Bahkan dia duduk ajar orang pula, buat apa ni, guna benda tu, minum arak, kalau riba makan riba dan sebagainya. Baik, di tempat yang lain Allah menerangkan siapa ulul albab itu. Jadi ulul albab ni lah yang ada bakat untuk mendapat ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ni orang berbakat je. Orang tak ada ni, tak ada bakat. Begitu. Di tempat yang lain Allah menerangkan siapa ulul albab itu dan apa pula sifat-sifat mereka. Begini, baca balik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring. Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya, dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyuruh, yakni Rasul, yang menyuruh kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pahala yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Jadi ini dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 194. Di situ disebut sifat-sifat ulul albab. Jadi ulul albab inilah yang dapat faham benda ni. Jadi ulul albab ni kalau kita nampak di sini ringkas orang beriman lah. Ni semua sifat-sifat orang beriman ni macam ni. Tidak mesti dia tu seorang yang bijaksana. Memanglah memikirkan tentang langit dan bumi ni boleh sampai ke peringkat setinggi-tingginya. Ahli geologi, ahli astronomi dan sebagainya. Tu kemuncak tu tinggi sampai ke peringkat tinggi tu. Tapi tak ada jaminan juga. Orang-orang yang ahli bijak pakar dalam bidang tu dia beriman. Beriman tu nombor satu sekali. Kalau dia beriman, lepas tu dia buat kajian sampai ke peringkat tinggi dalam bidang tu, lagilah. Kalau tak sampai ke peringkat tu, dia tengok langit. Langit ni tidak jadi sendiri. Takkan tak ada Tuhan yang menjadikannya. Siang malam berubah semacam ni, takkan jadi sendiri. Ni tulisan saya tulis ni, jadi sendiri ke? ABC ni berterabur kita pakai jadi sendiri ke? Kau ada orang tulis, takkan jadi sendiri. Langit bumi lagu tu juga. Maka dia beriman. Bila beriman dia katalah Rabbana tadi tu. Jadi asalnya orang yang beriman. Orang beriman akan dapat manfaat daripada al-hikmah itu, daripada al-kautsar itu, atau daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Mana orang beriman, itu asasnya. Itu bagi Tuhan, dia kata itulah ulul albab.
Maknanya kalau tidak, dia tak ada bakat, tak boleh, tak ada harapan lah nak dapat manfaat daripada Quran dan Sunnah. Nak dapat manfaat daripada agama tak ada harapan. Nak ada harapan pun, ini orangnya. Inilah yang orangnya Allah SWT sebut sebagai ulul albab, walaupun dia tu orang biasa saja. Orang zaman dulu yang tak tahu baca, buta huruf pun dia tak tahu, tapi dia beriman. Itulah ulul albab. Itulah orang yang dapat mengambil manfaat daripada al-hikmah itu. Kita sekat itulah dulu malam ni kan. Satu ayat ya, tak dan seterusnya. InsyaAllah akan datang kalau dan kita bagi nota lah. Setakat ini nota sini lah. Boleh tengok dari situ tu. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.